Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'il Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Amma ba'd. So alhamdulillah, hadirin hadirat sekalian, sekali lagi kita dipertemukan Allah SWT dalam satu majlis halaqah ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ataupun kita luangkan pada waktu ini akan memberi satu impak ataupun satu aset yang besar waktu kita dibawa ke akhirat nanti, insya-Allah. So macam biasa, insya-Allah, hadirin-hadirin sekalian, saya meminta izinlah daripada anda semua kan untuk duduk kan, supaya kita jadi sama taraf kan, insya-Allah. Okey, so insya-Allah. Ahlan, selamat datang sahabat kita daripada Kipsas. Okey, saya suka untuk memulakan dengan satu cerita yang diceritakan oleh seorang ustaz. Dia mengatakan bahawa pada satu masa di mana Amerika dengan Rusia ini seri bertahun kuasa, di mana mereka cuba untuk menjadi satu kuasa yang paling besar. Kalau kita bahasa kita, the best nation, the powerful nation, the most powerful nation. Maka mereka dia sentiasa bertarung, dan setiap daripada negara ini, dua negara yang Amerika dan Rusia, saling memfokuskan pada kekuatan masing-masing. Dan mereka mengetahui bahawa kekuatan mereka berada pada sains dan teknologi itu sendiri, menyebabkan mereka fokus dan memperkembangkan mereka punya idea dan hasil dalam dua bidang ini kan, dan mereka saling bertarung dari sudut teknologi. Sehingga kan kita pernah mendengar bahawa Amerika Syarikat pernah mencipta satu kapal, dia panggil Pusat, yang kapal yang boleh bawa jet. Pusat kan? Nama apa kan? Tapi lebih kurang macam tu lah. Maksudnya kapal yang boleh bawa jet. Dikatakan kebesarannya, bukan kebesaran lah, besarnya jet apa ni, kapal tu, kalau seseorang yang berjalan daripada hujung kapal ke hujung satu lagi, dia ambil masa hampir 30 minit kan? Loyak jauhnya, besarnya dia punya kapal. Dan dia punya kecanggihan teknologi, peluru berpandu serang kapal tu tidak, kalau bahasa Kelantan bagi tidak degil, tak loop kan, tak tembus, tak memberi kesan kepada kapal yang besar tadi. Sehingga kan Rusia memikirkan satu teknologi macam mana untuk menjatuhkan, untuk merosakkan kapal ini supaya mereka dapat menandingi kuasa mereka. Fikir punya fikir. Last sekali mereka dapat idea buat satu peluru, tapi peluru itu bukan serang direct kepada kapal, tapi serang ke mana? Ada kursi dia. Saya. Alhamdulillah. Terima kasih. Jadi apa kekuatan, apa peluru ataupun peluru tadi, dia menyerang apa untuk menghancurkan kapal Amerika tadi? Apa dia? Enjin. Tak lulu juga. Dia serang air di hadapan kapal tadi. Apabila peluru berpandu tu menghampiri kapal, dia meletup, menyebabkan air itu terbuka menjadi lurah. Maka kapal tadi jatuh, terbenam, tanpa perlu dirosakkan sedikit pun. Maka sampailah last sekali kan, selepas peristiwa itu Amerika terus mencari kekuatan, sehinggalah hari ini dia dipanggilkan polis dunia kan, polis dunia dan seumpamanya lah. Dan hari ini oleh kerana Amerika berada pada satu kuasa yang amat tinggi, hebat sangat, menyebabkan mereka dah macam nombor satu kan, dia macam dah tak ada saingan kan. Apabila tidak ada saingan, menyebabkan Amerika ni mudah lumpuh sebab tak ada lawan. Dia macam tak ada saingan dah. Sebab yang paling kuat sekali mereka menciptakan
satu peperangan baru yang dipanggil sebagai War on Terror. Mereka mencipta teroris-teroris untuk melawan Amerika supaya Amerika ni dapat terus bangkit dan bangkit. Terus sebanyak Allah Alam. Dan di sini insya-Allah dengan hadirin sekalian, kekuatan Amerika dapat dikembangkan dengan baik disebabkan mereka tahu mereka punya potensi. Di mana mereka perlu kembangkan dan di mana mereka perlu pertingkatkan. Dan hari ini Muslim tidak dapat kekuatan yang sepatutnya Muslim ada. Dan kita terlalu sibuk dengan potensi-potensi yang itu bukan potensi kita sebenarnya. Dan secara ringkasnya kan, kita mengetahui bahawa potensi bagi umat Muslim adalah Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Namun kita tidak fokus, tidak mempelajari, tidak mendetaili Al-Quran dan Sunnah ni, sehingga menyebabkan negara Muslim mundur dan ke belakang sedikit kan. So insyaAllah hadirin-hadirat sekalian, hari ini saya mencadangkan sebenarnya kepada organizer untuk membuat pada mukadimah fi Zilalul Quran kan. Kerana saya melihat fi Zilalul Quran dia ada satu, ni sebenarnya ada second time saya bentang. Sebelum ni pernah bentang sedikit 2 bulan yang lalu kan. So insyaAllah ada top up tambahan di mana saya akan explain kenapa, apa specialnya fi Zilalul Quran ini sendiri insyaAllah. Okey, nak tahu kan siapa yang bulan lepas tak datang, maksudnya ni first time datang, ni kali kedua kan halaqah ilmu yang bersama saya. Siapa yang first time? Perempuan yang separuh kan, lelaki. Okey, boleh insyaAllah. So alhamdulillah, so jadi kalau ramai lagi yang hampir separuh lah tadi kan, yang masih pertama kali datang, so kita tahu sedikit, kita berkenalan sedikit insyaAllah. Nama dia beri Ahmad Hamidi bin Hussein Hamidi kan. Sekarang ni tahun pertama semester kedua dalam kuliah of science, dalam takhasus Department CTS Matematik, dalam master dengan takhasus ataupun majoring dalam History of Mathematics. Menetap di IM 8 dekat ya, insyaAllah. Asal Kota Baru Kelantan. Sudah berkahwin alhamdulillah, dan bersama kita hari ini ada Sidia insyaAllah. Terus sikit sebanyak pengenalan kan insyaAllah. Okey. Dan saya orang Kelantan, kalau terkeluar dialek ataupun apa ni kecek-kecek Kelantan sikit kan, kalau tak faham boleh je angkat tangan tanya insyaAllah. Okey, boleh? InsyaAllah. So insyaAllah hadirin-hadirat sekalian, sebelum kita masuk ke muqaddimah, hari ni kita masuk muqaddimah sahaja kan, kita tak masuk first kan. Siapa pernah baca tafsir fi Zilalul Quran? Okey, sila. Siapa yang tak pernah baca fi Zilalul Quran? Ada lah, kisah. Ada beberapa orang insyaAllah. Okey. Okey, yang dah baca kan? Yang dah baca alhamdulillah. Siapa yang belum baca muqaddimah dia? Okey, semakin bertambah insyaAllah kan. Alhamdulillah yang dah baca. Okey. So insyaAllah apa-apa sahaja buku kan, kalau kita nak tahu konten dia, dia punya metodologi, cara pendekatan yang digunakan oleh penulis biasanya dinyatakan dalam muqaddimah, pendahuluan. Macam kalau Al-Quran kan, 114 surah kan, boleh dikhalaskan dalam surah yang pertama, Al-Fatihah itu sendiri, surah Al-Pembukaan insyaAllah. Tapi sedikit kan sebelum kita lebih lanjut kan. Oleh kerana ada khilaf lah, ada ulama mengatakan fi Zilalul Quran ini sebagai satu tafsir. Ada juga orang alim ulama tidak bersetuju meletakkan fi Zilalul Quran sebagai salah satu tafsir. Okay, kita tengok sikit sebanyak tafsir itu sendiri. Tafsir secara bahasanya fassara, ataupun maksudnya idah, ataupun maksudnya bayan, menjelaskan kan. Al-Kashfu, ataupun kita biasa dengan kasyaf kan, orang yang ada kasyaf, boleh nampak tumpang sikit kasyaf kan, bukan itu kan. Kasyaf yang boleh menembusi maksud-maksud istilah-istilah
ataupun tafsiran ataupun ayat-ayat yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun pembahagian yang diletakkan oleh ulama tentang tafsir ini ada dua. Ada yang meletakkan tiga. Yang pertama, tafsir bil maksud. Tafsir dengan Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lain, ataupun tafsir dengan ayat Quran dengan hadis Nabi. Kan? Biasanya macam Ibnu Katsir ataupun tafsir Tabari, kan, dan seumpamanya. Dan jenis yang kedua adalah tafsir bil ra'yi. Tafsir dengan pandangan oleh alim ulama itu sendiri. Contohnya tafsir Jalalain dan seumpamanya. Dan yang ketiga, ada juga ulama meletakkan tafsir yang ketiga adalah tafsir bil isyarah, ataupun dengan bahasa lain tafsir bil sufi, dengan gaya bahasa yang dia menambil ayat tu secara maknawi. Kalau kita bahasa Melayu kan, kalau dulu kita buat karangan ada isi tersurat, isi tersirat, kan. So begitu juga ni tafsir al-sufi bis-sufi atau tafsir al-isyarah, kan. Contohnya ayat yang pernah di saya lupa dia punya ayat mana, kan, tapi ayat tu ayat Al-Quran tu pasal sembelihlah haiwan kamu, kan, lebih kurang macam tu. So dia mentafsirkan ayat tu dengan sembelihlah nafsu haiwan yang ada dalam diri kamu. Itu contoh tafsir bis-sufi. Okey. Adapun para mufassirin, golongan ahli-ahli tafsir, dia ada metod dia, kaedah, ciri-ciri tafsir yang mereka buat. Dan contohnya, ciri yang pertama, mereka mentafsir Al-Quran secara dipanggil tafsir al-fiqhi, secara fiqh. Dia ambil istinbat hukum, kan, apa hukum sekian, kan, maka tafsir. Yang kedua, tafsir al-falsafi, secara falsafah, secara akal, kan. Oleh kerana pada zaman dahulu kita tahu, kan, apabila Islam berkembang, maka negara Islam pada zaman Abbasiyah, kan, mula bercantum ataupun mula dia punya fahaman mula masuk ke negara Parsi yang famous dengan unsur-unsur falsafah dan seumpamanya. Maka timbullah, kita pernah dengar, kan, satu zaman panggil fitnah, Al-Quran tu makhluk, kan. Maka kena balas balik hujah Al-Quran tu makhluk, kena balas balik dengan falsafah juga. Yang kedua. Ciri yang ketiga, tafsir al-ilmi, secara sains, secara ilmiah, secara ilmi sains, kan. Di mana selepas satu zaman, seorang yang bernama Tantawi, Syekh Tantawi Jauhari, dia melihat bahawa tafsir-tafsir pada waktu itu, dia melihat Al-Quran ni banyak ayat-ayat, hampir 700 kalau 400 ayat, lupa, mengenai sains ataupun mengenai biologi, mengenai embryologi, mengenai astronomi, mengenai geografi dan seumpamanya. Tetapi dia pelik, kenapa ulama-ulama banyak membahaskan tentang hukum yang hanya sekitar 500 ayat sahaja yang ada. Dan di mana tafsiran bagi yang 700 ayat tadi, yang selebihnya. Maka timbullah tafsir yang ketiga secara ilmi. Dan tafsir yang keempat, yang latest, tafsir al-adabi wal ijtima'i, tafsir secara sastera dan juga kemasyarakatan. Dan inilah metode yang digunakan oleh Sayyid Qutb rahimahullah, di mana tafsir ini tidak memfokuskan secara fiqhi seperti mana kata saudara moderator, tidak juga tafsir secara ilmi itu sendiri. Dia ada ilmi, unsur-unsur keilmiahan, tapi tak detail, tapi dia lebih kepada kemasyarakatan, di mana pada waktu itu, kan, Sayyid Qutb rahimahullah melihat satu masalah, dan untuk menyelesaikan masalah tadi, maka dia telah menulis kitab Fi Zilalil Quran. InsyaAllah nanti kita dengar. So kita sedikit semuanya tentang tafsir, insyaAllah. Okey, boleh? Okay, siapa sebelum ni banyak soalan, kan? Okey, insyaAllah kita pergi, kita tengok mukadimah. Ya. Okey. Biasanya kalau dalam kelas tanya, kan, ni apa maksudnya, kan. Tapi kalau dah halaqah ilmu macam tak lama sangat pula, kan, tanya-tanya, insyaAllah.
So dulu mungkinlah setiap daripada kita kan, even saya sendiri menghadapi satu benda di mana manusia ni dia tidak ada, tak tahu dia punya tujuan kan. Dia lahir, membesar, sekolah masuk tadika, kemudian masuk sekolah rendah, masuk sekolah menengah, dan seumpamanya masuk universiti, kahwin, kerja, lahir anak, dan anaknya melakukan benda yang sama. So kehidupan manusia dia pusing macam ni. Tapi Sayyid Qutb rahimahullah apabila dia melihat manusia dalam ni, dia mengatakan dalam dia punya muqaddimah kan, permasalahan yang kita hadapi adalah apabila dia melihat bahawa manusia ni seperti kanak-kanak. Apa kata dia? Anzuru ila ta'ajub ahli al-jahiliyah bima ladayhim min ma'rifati al-atfal wa tasawwurat al-atfal wa ihtimamat al-atfal. Aku melihat golongan jahiliyah, golongan yang tidak memahami ini, dia berasa kagum dengan dia punya pengetahuan tentang dia punya pemikiran dan dia punya cita-cita yang sebenarnya kalau dipahami, diteliti ada seperti kanak-kanak. Kalau kita orang dewasa kan, kalau kita tanya kanak-kanak, apa yang kita rasa? Dia rasa macam apa dia? Antara ciri kanak-kanak tadi kan, kalau kita tengok sini kan, dia suka tengok benda yang sama bulan kan. Maksudnya dia tidak ada wawasan yang tinggi. Dia tahu kalau macam naik kereta api tu kan, dia landasan tu dia tak boleh, dia kena memang kena pusing. Kalau kereta api tu kita buat straight, macam kereta api tu dia macam bergerak-gerak kan. Kalau siapa-siapa ada adik, anak angkat kata. Anak apa ni panggil? Anak buah, anak saudara kan. Kita letak hujung kan. Tapi yang kereta api tu macam bergerak keluar pintu kan. Dia akan menanggung kereta api kan. Tahulah kalau kita pun macam tu juga kan. Tapi kadang-kadang dia kalau kereta api tu main pusi yang boleh nampak kan, dia akan suka, dia akan kalak rasa kan. So cita-cita dia memang dia tak boleh pergi jauh. Dia hanya main pusing macam tu je. Yang sekitar tu je. InsyaAllah. So inilah benda permasalahan yang dilihat oleh Sayyid Qutb rahimahullah. InsyaAllah. Maka inilah kenikmatan yang dirasai oleh kanak-kanak kan. Maka Sayyid Qutb berfikir, apa sebenarnya kenikmatan yang betul sebenarnya kan? Adakah pergi ke pantai ataupun pergi tengok sunset kan, itu ada kenikmatan? Ataupun tidur itu ada satu kenikmatan? Ataupun makan itu satu kenikmatan kan? Ataupun belajar matematik itu satu kenikmatan kan? Mungkinlah ada orang yang belajar mat kan, ambil master kan. InsyaAllah ada saudara kita ambil PhD kan. Dan ada seorang sahabat saya kan, dia PhD lah, nama dia Aziz kan. Dia macam tahu, dia macam suka sangat kan. Dia belajar macam mat ni, dia ada masalah selalu kan. Satu ada masalah, satu ada masalah. Dan tiba-tiba dia terdedah dengan satu masalah yang sangat difficult untuk diselesaikan. Wah, macam kerut muka-muka. Biasanya kalau kita masuk azan kan, kita akan ajak dia lah, jom kita solat zuhur kan, okey jom asar. Tapi tahu muka dia kerut, dia takut kita kan. Jadi kadang-kadang macam Aziz, zuhur. Lepas kita belak lagi marah kan. Sebelum ni, okey jom Aziz, let's go, pray together now. Okey, dia pun semangat lagi, okey let's go kan. Tapi hari tu macam okay, you go first, I will go later kan. Kalau ajak ke masjid semangat kan. Sehinggalah beberapa hari, 2-3 hari, tiba-tiba tengah tulis, dia letak pen, fikir jap, pergi bangun. Kita masa tu tengah tengok YouTube kan. Wah, terbongkar saya. Tengok YouTube, dia tempat dia kata, oh Alhamdulillah Hamidi, finally I found the solution kan. Happy sangat dia. Mungkin itu kenikmatan yang hakiki bagi dia. Alhamdulillah. Tapi yang best dia kan, dia pun pergi ambil sejadah. Kebetulan macam saya lupa agak kenapa ada sejadah je kan. Asyik-asyik ada sejadah je. Kita simpan masuk dalam rak.
ada sejadah atas kursi, simpan dalam ada atas meja kan. Rupanya selepas tu you gembira, Al-Fandi kan. Lepas sejadah you hampai depan kita. Kita tidak YouTube. Alamak. Berarti dia salat apa dia? Salat sunat syukur. Kita daripada tengah tu apa ni YouTube slow sikit boleh kan. Okey, mungkin itu kenikmatan baginya kan, insya-Allah. Satu kenikmatan yang membawa kepada syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Syekh Qutb rahimahullah mengatakan bahawa nikmat al-hayatu fi zilal al-Quran ni'matun. Ini adalah muqaddimah kepada muqaddimah fi zilal al-Quran. Kan? Muqaddimah permulaan ataupun paragraf yang pertama dalam ayat yang pertama dalam muqaddimah dia. Maka timbullah satu soalan. Kenapa Al-Quran? Kenapa hayat fi zilalil Quran adalah satu kenikmatan? Bukannya al-hayat fi zilalil hadhihi ideologi kan? Kenapa bukannya feudalism, demokrasi, sosialisme, public capitalism, teokrasi, monarki dan segala-gala ideologi yang lain? Jadi di sini sebenarnya tafsir fi zilalil Quran adalah satu benda yang Syekh Qutb rahimahullah dia target dia bukannya golongan ustaz-ustaz, golongan para ulama dan seumpamanya, tapi target dia adalah mereka-mereka yang masih lagi kelihatan macam budak-budak. Biasanya mereka yang berada dalam budak-budak ini mereka menjauh daripada Al-Quran. Mereka tidak membaca Al-Quran. Bahkan masa saya dulu dalam IIK, masa kat Gombak dulu, dan kita buat liqa, perjumpaan, ada sahaja apabila kita suruh baca Al-Quran, tak boleh baca Al-Quran. Itu dari UAE. Kat sini boleh jumpa lagi lah, alhamdulillah kan. Macam kuliah offline semua power-power kan. Kuliah SDNT, medik kan. Tapi kalau kat Gombak ada tak boleh baca Al-Quran. So sekarang target utama Syekh Qutb kan, ini adalah paragraf pertama. First, Syekh Qutb kata apa dia? Al-hayat fi zilal Quran ni'mah. Dia satu, dia macam kalau kita ada apa ni, kanak-kanak dia minat kenderaan, tiba-tiba kita nak suruh dia lari daripada dia punya permainan tu, kita kena offer sesuatu yang lebih nikmat daripada permainan tadi kan. Mungkin kita bagi dia jet pula kan, yang ataupun helikopter yang boleh terbang kan. So jangan tinggal kereta api tadi yang main pusing-pusing macam tu saja. So, kalau lagi kita sebagai businessman, kita kena offer apa yang menjadi satu kenikmatan, ataupun kita tak boleh kata ini ada yang macam kita offer okey, macam mana nak beritahu tanpa kita tengok sekejap ya, insyaAllah. Okey, kenikmatan. Sebenarnya paragraf yang kedua, bukan paragraf yang pertama juga, tapi ayat seterusnya. Ni'matun la ya'rifuha illa man zaqaha. Okey, kita tengok. Kenikmatan buah-buahan. Kita nak promosikan buah-buahan, kita penjual buah-buahan, dan kita nak katakan buah yang kita jual tu lazat sebagai contohnya. Okey. Semua biasa makan strawberry. Okey, kiwi. Okey. Ni apa ni? Nanas. Okey. Anggur. Okey. Okey, lazat lah kan? Setuju. Nikmat lah makannya. Okey, soalan nak. Siapa boleh sebutkan apa beza kelazatan, kemanisan strawberry dengan kemanisan buah kiwi? Masam. Dua-dua masam tu macam mana? Strawberry manis. Strawberry manis. Buah kiwi masam, betul? Masam manis lah. Masam-masam manis. Macam mana? Dua-dua masam-masam manis ke? Okey lah, okey. Buah apple lah. Apple yang masam dengan buah kiwi yang masam kan? Macam mana nak membezakan kemasaman buah kiwi dengan kemasaman buah apple? Dia kena merasa kan? Apa dia? Okey, kita kena merasa, kita kena test. Strawberry macam mana dia manis dia? Strawberry apa ni, kiwi macam mana kan?
Dan seumpamanya, kadang-kadang kita tengok puan ni kan, dia macam dia rasa ke mana sekarang kat mulut tu kan, tapi tak boleh nak sebut kan. Dia bang sekarang ni kita tengok pun dah rasa dia tu sendiri, insya-Allah. Kemudian ada ayat last sekali dalam paragraf yang pertama kan. Ni'matun tanfa'ul umra wa tabarakahu wa tazkiyah. Dan nikmat buah ni, yang lazat ni bukan sahaja lazat, tapi juga meningkatkan ataupun meninggikan tafa', meninggikan umur, memberkati umur dan juga menyucikan umur. Mereka yang merasai nikmat dalam Al-Quran ni, dia akan jadi macam ni. Kita lihat sahabat-sahabat, bahkan banyak sahabat Nabi SAW, apabila dia berada dalam fizilil Al-Quran, maka mereka ni umur mereka dari kecil dah sama taraf dengan sahabat-sahabat yang besar. Contohnya yang paling ketara adalah Ibnu Abbas kan. Apa doa Nabi SAW kepada Ibnu Abbas? Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil kan. Allah berikanlah kefahaman kepada Ibnu Abbas, kefahaman yang jelas tentang agama, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkanlah Ibnu Abbas ni ta'wil, tafsir, pemahaman tentang Al-Quran itu sendiri. Maka apabila Ibnu Abbas hidup dalam fizilil Al-Quran dan kefahaman Al-Quran tu, dia boleh duduk setaraf dengan Sayyidina Umar Al-Khattab. Kita pernah tahu kan, ketika mana turunnya ayat Al-Quran tentang apa ya, ayat Al-Quran yang sebelum Nabi wafat. Bukan ayat Quran, satu surah yang Nabi turun sebelum Nabi wafat. Surah An-Nas. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan gembira mendengar ayat bahawa Allah mengatakan bahawa manusia mula berbondong-bondong masuk ke dalam syurga, masuk ke dalam Islam. Tapi apabila Sayyidina Umar bertanya kepada Ibnu Abbas, Ibnu Abbas kata apa dia? Sesungguhnya ini adalah tanda bahawa Nabi SAW akan meninggalkan kita. Oh, Masya Allah. Dan itulah bagaimana Al-Quran itu boleh meninggikan darjat seseorang manusia itu sendiri. Maka apabila tiga benda ni kan, maka apa yang nak dibawa oleh Sayyid Qutb kan, first, baca dulu Al-Quran ni kan. Jangan risau. Kadang-kadang pada zaman sekarang ni kan, kita bertemu dengan satu golongan yang menakut-nakutkan manusia untuk membaca Al-Quran. Pernah hadapi ya? Tak pernah kan? Alhamdulillah, semua sahabat baik-baik belakang kan. Dulu dikisahkan masa first kita, macam saya lah, nak belajar bab akidah tu sendiri kan. Antara first peringatan yang dimomokkan, diberi peringatan adalah bidik. Kalau belajar akidah, belajar molek kan, kalau silap boleh sesat. Kita baru je nak belajar kan. Orang yang kata pada kita, sahabat kita tu, dia tu betul ke yang sesat kan. So kita confuse kan, yang mana betul, yang mana sesat kan. Ada juga Al-Quran kan, ada sahabat kita, tahulah kita kata kan, mungkin saya seorang ke macam mana kan. Kita baca Al-Quran kan, biasalah waktu kita tadabbur ataupun kita baca tafsir kan, wujud sikit warna Ibn Katsir atau Baris umpamanya. Kemudian antara yang dimumumkan juga sama kan. Kalau nak baca tafsir, baca elok kan, takut boleh jadi silap faham macam mana kan, dan seumpamanya kan. Bagi saya benda tu tak ada masalah. Tapi benda tu masalah apabila dia beritahu kepada sahabat-sahabat saya yang baru saja nak start belajar pasal Al-Quran, yang tak pernah pun sentuh Al-Quran. Dia sama ni lara kan, tiba-tiba dah ditinggal macam tu, menyebabkan dia rasa aku belajar Al-Quran dah aku selesai, saya baca kan. Kau macam mana? So begitulah kan, saya kutip nak kata kan, tak apa, bacalah Al-Quran tu sendiri kan. Sebab ada ayat Quran Allah mengatakan Tanzilun min rabbil alamin. Tanzilun min rabbil alamin. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Dari surah Al-Haqqah ayat yang ke-43 hingga 46. Allah mengatakan tanzilun min rabbil
Tanzilu min Rabbil Alamin. Kan. Betul, Tanzilu min Rabbil Alamin. Diacak. Surah Al-Haqqah, surah yang ke-69, ayat yang ke-43. Tanzilun min Rabbil Alamin. Bahawa Al-Quran ini diturunkan daripada Rabbil Alamin. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Dan ada pun kan, jika walau taqawwala, kamu wahai Muhammad, Allah mengatakan wahai Jibril, taqawwala ni bahasa kita kan, kita menambah-nambah perkataan tu. Contohnya saya punya lecture kan, datang beritahu 1 tambah 2 3, belajar mengalang kan, ataupun A plus A equal to B, ataupun kata apa ni, malam ni kita makan chicken chop. Okey. Lepas tu saya pergi jumpa sahabat saya yang master kan. Nanti apa ni, Dr. Mansur kata malam ni kita makan chicken chop special. Okay. Dr. Mansur tak sebut pun special, tapi saya tambah-tambah pula kan special. Itu adalah taqawwala, menambah-nambah kata-kata. Allah mengatakan walau taqawwala alaina ya Jibril, wahai Muhammad, jika kamu menambah-nambah ke atas kami. Itu ayat Quran dan hadis. Ba'dal aqawil, sebahagian ayat kata-kata, 1 ke 2 ke, la akhadna minhu bil yamin, nescaya kami akan mengambil kamu dengan tangan kanan kami. Thumma laqata'na minhul watin. Kemudian Allah mengatakan kami akan laqata'na, sembelih, memotong, qata'na minhul watin, kamu punya orang. Dan Allah mengatakan, Allah bagi ancaman kepada Nabi Muhammad ataupun Jibril kan, bahawa ayat Quran ini totally 100%, tak ada tambah, tak ada kurang sedikit pun daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri. So jangan risau kan, sebab itulah saya pun kata okey, baca. Kemudian kan, sampai dah insya-Allah apabila dah baca kan, dapat ilmu semua tu kan, akan jadi kanak-kanak yang tadi suka main, jadi kanak-kanak yang matang kan, yang dah boleh buat banyak masalah-masalah matematik kan, yang kita sendiri pun tak boleh selesaikan. Masya-Allah. Okey. Kemudian datanglah soalan seterusnya kan, insya-Allah. Tadi kita tengok banyak sangat kitab-kitab ideologi kan. Cuma apa beza Al-Quran dengan tu? Adakah kitab demokrasi ataupun kitab Das Kapital? Kitab apa? Sosialis kan? Karl Marx kan? Ataupun kita dulu saya belajar tentang assignment pernah buat pasal environmentalism. Oh, style kan? Environmentalism, satu ideologi kita hidup dengan pokok. Kita tak perlu bangunan-bangunan ni, tak perlu speaker ni kan, yang merosakkan pokok-pokok alam sekitar. Kita hanya perlukan tumbuh-tumbuhan untuk makanan, robot kan. Best kan kalau hidup macam tu kan. Lomba kan sawi kan, ataupun kangkung yang harga semakin turun kan dulu kan. Dan itulah idea environmentalism, kerana mereka fikir bahawa dunia ni akan musnah jika pokok-pokok, tumbuhan-tumbuhan alam sekitar, binatang-binatang dibunuh, dicantas, dibuang, ditebang. Itu idea dia. So sekarang ni bagaimana Sayyid Qutb rahimahullah, dia nak membuktikan bahawa Al-Quran ini sesuatu yang special berbanding dengan kitab-kitab yang lain. Yang pertama, berbanding kitab-kitab ini. Yang pertama, tujuan. Kata saya betul, At-Tasawwur, gambaran Al-Kamil yang lengkap, Al-Syamil menyeluruh, Al-Rafi' yang tinggi, Al-Nazif yang suci, Lil Wujud
terhadap ciptaan, benda-benda yang wujud. Tak kira sama ada wujud kulluhu, tumbuhan alam sekitar, ataupun wayah al-wujud al-insani, ataupun tujuan yang jelas tentang kewujudan manusia itu sendiri. Dan di sini kan saya kutub mengasingkan antara perkataan wujud dengan manusia. Kan di sini dah sebut dah kan, al-wujud kulluhu, kewujudan kesemuanya, alam sekitar, pokok, haiwan, batu, langit, kan, air. Tapi saya kutub mengasingkan al-insani. Sebab apa? Sebab antara banyak kewujudan, semuanya berjalan dengan hukum ilahi. Batu, bayang-bayang, mereka manusia ni, dia juga berjalan, dia cuba untuk berjalan dalam hukum ilahi. Tapi kadang-kadang tersepak batu kan, jatuh, maka dia boleh terpesuh. Maka berlakulah manusia ni terbagi kepada dua golongan. Golongan apa? Satu golongan yang tujuannya adalah hak, dan yang kedua tujuannya adalah batil. Maka timbul satu persoalan dilontarkan, hak versus batil. Macam mana kita tahu benda tu hak yang betul, dan macam mana benda tu kita tahu yang salah? Macam mana kita tahu kita masuk UI ini adalah hak ataupun hanya satu kebatilan? Antu masuk UI dalam keadaan hak. Macam mana kita nak pastikan kehadiran kita, ketampilan kos kita, kuliah of science, kuliah of medis kan, kuliah of farmasi, kuliah of dan lain-lain kan, adalah satu hak ataupun kebatilan? Kitab mana yang dalam ni yang menjelaskan hak dan batil secara betul? Apa bukti Al-Quran mengatakan yang menjelaskan perincian hak dan batil secara betul? Kan? Maka apa kata? Kita lihat sejarah manusia. Manusia hidup, siapa dia percaya bahawa kewujudan manusia, kalau kita belajar sejarah dulu, zaman batu, logam, kan, paleolitik, neolitik, kan, politik, ada dia pun itik, apa punya lah. Okey, sampai pada hari zaman moden. Tapi ada juga kan, kita pernah dengar sekarang ni orang dah belajar bahawa sejarah manusia bermula daripada kali kita Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, sampailah Nabi Muhammad, kan, sampailah kita pada hari ini. Dan terasa bila start Nabi Adam turun ke bumi? Pernah dengar? Bila tahun Nabi Adam AS turun ke bumi? Supaya kita nampak sejarah manusia. Kita dalam satu kitab, satu buku namanya Atlas para Nabi. Atlas para Nabi, kita pernah tulis. Dalam bab last sekali, dalam indeks yang belakang sekali, dia tulis tahun kelahiran, anggaran kelahiran Nabi-Nabi daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Dan dikatakan Nabi Adam AS wujud pada tahun 4800 sebelum Masihi. Itu kata dia buat kajian. Kalau matematik, tamada matematik, kan, hadir rasa bila first manusia start mengira 1 tambah 1, 2, 2 tambah 2, 4. Bila start? Maksudnya apa dia? Kalau kita tahu bila manusia start menulis, start mengira, maksud situ permulaan tamada manusia. Sebab manusia, dia tak boleh hidup tanpa mengira kan. Dia akan kata, okey, bawakan aku 2 ekor ayam, kan. Tapi tak reti dah bila 2 ekor kan. So tak boleh hidup lah. Memang adalah satu masyarakat tu, dia pada mengkampung lah, dia ada 2 unit saja. Satu
dan juga banyak. Seorang datang pada dia, orang tanya, pakcik kan, pakcik ada berapa orang isteri? Pakcik kata, 1. Pakcik ada berapa orang anak? Dia pun ambil pen, ambil dia punya kayu lah, dia pun tulis lah kan, nama Ahmad, Ali, Abu, Samad. Pakcik ada banyak anak. So zaman tu dia hanya ada 1 ataupun banyak. Kita ada 2, 3, 4. Okey, kalau kita belajar dalam sejarah matematik kan, sejarah matematik bermula, pengiraan bermula pada 3,500 tahun sebelum Masihi. Ditemukan satu alat arkeologi, tulan, dipanggil tulan telebon. Okay. First kira yang 1, 2, 3, 4, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 4, 5. Dipanggil teli, sistem teli. Okay. Atau mengikut sejarah matematik. Kalau ikut Bible, sejarah Kristian, ada seorang padri buat, dia nak tahu sejarah manusia bila Adam turun ke bumi. Bukan Adam ni Nabi Adam. Okey. Dia kata apa dia? Dia buat kajian dalam lingkungan 4,101 tahun sebelum Masihi. Ada satu sebelakang. Maksudnya dalam lingkungan 4,800 kalau ikut yang kata kitab Atlas para Nabi. Kalau ikut sejarah matematik 3,500. Dan kalau ikut yang Bible 4,100 lebih kurang. Maksudnya sejarah manusia hidup daripada dulu sampai sekarang, sampailah dulu dalam 5,000 saja beza dia. Jadi saya kutub menanya, daripada 5,000 yang sebelum ni sampai hari ni, apa benda yang kekal? Sebabkan ada satu ayat Quran, Allah SWT membandingkan antara hak dengan batil ni dengan 2 benda. Di mana Allah mengatakan Allah menurunkan hujan, air daripada langit, dan air itu mengalir dalam sungai. Dan sungai itu, aliran sungai itu menghasilkan buih-buih. Dan pembandingan kedua, Allah mengatakan bahawa seseorang memanaskan besi, kan, memanaskan besi, kemudian apabila kita panas besi, dia akan keluar buih-buih dekat api tu kan. Api tu kemana sangat, dia keluarkan buih-buih ni. Maka Allah mengatakan inilah keumpamaan antara hak dengan batil. Sesungguhnya buih-buih itu akan hancur, hilang. Yang tinggal adalah apa yang manfaat bagi manusia. Itu kalau sungai tadi, air yang mengalir. Kalau yang besi tadi, besi itu yang tinggal. Buih-buih itu sudah hilang. So, saya kutub tanya, 5,000 tahun yang lepas, apa yang kekal daripada zaman Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh, Isa, Muhammad, kan, zaman Khalifah Rashidin, sampai hari ini kan, apa yang kekal, yang tak hilang-hilang? Seumpama dalam buku yang lain, saya kutub membuat satu analogi. Dia kata pelik, ajaib bagi manusia yang mengatakan matahari pada zaman Nabi Adam adalah tidak sama dengan matahari pada hari ini. Maksudnya matahari berubah. Mungkin zaman Nabi Adam dia warna merah kan, ataupun warna hijau kan. Tiba-tiba hari ni dia tukar warna kuning. Siapa yang percaya macam tu? Teori evolusi kau kan. Dia macam Nabi Adam je matahari warna hijau kan, Nabi Isa tukar jadi warna biru kan. Sampai kita hari ni jadi warna kuning macam ni. Ya. Tak? So begitu dengan hak, bahawa saya kutip kata Al-Quran ni macam tu juga. Daripada zaman Nabi Adam lagi sampailah hari ini dia kekal, dia tak berubah. Dia tak kata apa ni, Al-Quran pada zaman Nabi ada 113 surah. Sampai pada kita tambah 1 surah lagi, jadi 114. Tak kan? So, macam tu juga dengan matahari. Itu bukti pertama yang dibawa oleh Sayyid Qutb rahimahullah kan, yang menjelaskan apa spesialnya Al-Quran berbanding dengan kitab-kitab lain. Yang kedua, hubungan manusia dan alam. Cuba tengok tadi. Okay.
buku yang berada di sini yang menjelaskan hubungan manusia dengan semut. Semut. Ada tak ideologi teokrasi membincangkan tentang bunga gos? Tak ada. Yang mana falsafah ataupun ideologi yang bercakap tentang bulan, perubahan malam dan siang? Tak ada kan? Sebab kita dah bawa oleh saya kutub kan, hubungan bukan sahaja manusia dengan haiwan, tapi manusia dengan pokok, tumbuhan dan manusia dengan alam sekitar, alam semesta. Saya kutub mengatakan at-tanasuq jamil, ia ada satu keseimbangan yang cantik bainal harakatul insan, antara pergerakan manusia kan, kama yuridu Allah, seperti mana Allah mahukan, wa harakatul hadzal qaul, dan pergerakan alam sekitar, allazi abda'ahu Allah. Anda ingat satu tafsir kan, yang saya kutub dalam tafsir yang biasa kita bacakan sebelum tidur, apa kan, surah yang sebelum kita tidur kan, surah apa dia? Al-Mulk. Betul baca sebelum tidur. Kita macam jangan tersangat, tak apalah kan. Apa ni, Al-Ikhlas pun tak apa kan. Tapi kena Al-Ikhlas pun ada juga dalam hadis, tak masalah kan. So Al-Mulk ni Nabi SAW mengatakan bahawa ni Al-Munjiyah, satu pelindungan min azabin nar, daripada azab api neraka. Sorry, min azabil kubri, maaf silap. Satu munjiyah, satu perlindungan daripada azab kubur kan, surah Al-Mulk ni. Dan dalam surah Al-Mulk kita baca ayat yang 15, 16 itu. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalula, dan dialah Allah allazi ja'ala lakum, menciptakan bagi kamu al-ard, bumi, zalula. Zalula apa dia? Apa dia? Hamparan. Mantap kan? Ini pelajar media. Okey, masa yang kuliah, masa yang sebelum mana UAE Kuantan power juga kan. Maksud tak ni terjemahan insya-Allah. Zalula, hamparan tu pun bahasa yang digunakan adalah menjadikan bumi ini mudah bagi kamu. Zalula adalah perkataan mudah. Waktu saya kutub yang menceritakan, mentafsirkan ayat ini, macam mana bumi ni boleh mudah? Kita tahu bumi ni bulat satu. Yang kedua, dia berpusing. Berpusing bukan berpusing 1 meter per second, bukan, laju. Ditambah lagi dengan bumi ni bergerak beredar matahari. Dan dia bukan berpusing straight, dia berpusing condong. Dikatakan dalam tafsir itu, kata silap 25.5 darjah. Oh, saya kutub sebut darjah pula. Kita boleh sebut tak? Dia sebut kan, bagaimana kelajuan itu telah pusing, lepas tu bergerak pula, condong pula. Tapi itulah kebesaran Allah. Allah mengatakan ja'ala lakum al-ardha zalula. Kan? Kemudian apa lagi? Dan tak cukup tu saja. Manusia ni dia tak boleh hidup ataupun dia kena hidup. Nak hidup dia kena ada oksigen. Dan selepas kalau kita belajar yang medik-medik ni kan, yang perubatan, kita hirup oksigen, maka kita lepas karbon dioksida. Disebut oleh tafsir, dan Allah menciptakan tumbuhan. Kemudian Sekutu menciptakan proses fotosintesis. Oh, kita belajar dalam biologi kan, tapi diciptakan dalam tafsir. Maka Sekutu nak mengatakan, kita mana yang menciptakan proses fotosintesis? Ada tak demokrasi menciptakan fotosintesis? Kalau ada pun satu ideologi lah, mungkin anda cari kan, itu environmentalism. So dah kita buat satu SMA, satu semester, habis ingat. Antara idea environmentalism, dia kata oleh kerana kita nak menghapuskan bangunan-bangunan yang besar, kita kena kembali kepada zaman nomad. Kita kena buat rumah daripada kayu, pokok, dan kita kena hidup dalam kelompok yang kecil-kecil.
supaya tidak ada gaduh-gaduh, tak ada perebutan kuasa. Dia punya objektif bagus lah. Tapi dia punya reality memang kurang bagus realitinya kan. Siapa yang nak balik pada normal. Tapi dia ada satu alternatif, mereka mengatakan bahawa boleh nak buat bangunan. Tapi bangunan solar. Bangunan tu dikelilingi oleh pokok. Kan? Mereka ada design, satu design menara pencakar langit. Pencakar langit dia tu daripada bawah sampai atas tu adalah pokok belakang. Dia dikelilingi oleh pokok. Dia punya ideologi dia, kan. Kemudian ayat ini diteruskan, famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Dan Allah mengatakan berjalanlah hingga ke penjuru-penjurunya, manakibiha wa kulu min rizqi. Dan makanlah rezeki-rezeki yang ada. Wa ilaihin nusyur. Sehingga satu hari nanti semua bumi ni, bumi yang berpusing, comel, yang laju bergerak tadi kan, sehingga satu masa mereka dah hilang benda tu, maka wa ilaihin nusyur, akan kembali kepada Allah SWT. Itu antara apa ni, harakatul insan, baina harakatul insan dengan harakatul kaun, menciptakan insan itu dalam dia punya apa ni tafsir, insya-Allah. Yang kedua. Yang ketiga, hakikat alam. Allah wujuda, aku melihat akbar bikathirin, betapa besarnya min zahiril masyhud, bahawa kewujudan ini lebih besar daripada apa yang kita lihat. Kita lihat tu dah besar dah. Contoh, kita tengok alam yang kecil, bumi. Mungkin ada dah tengok ni gambar ni, request sekali lagi. Kan ni bumi besar banding dengan Pluto, Mercury, Mars apa semua ni. Dibandingkan lagi dengan planet yang lebih besar kan. Bumi dah jadi kecil macam ni. Uranus, Neptune, Saturn, Jupiter. Dibandingkan lagi kan. Ni dah bumi lebih besar ni dengan planet ataupun dengan matahari. Kemudian diciptakan lagi, dibandingkan lagi dengan planet yang lebih besar, ni matahari, Sirius, Pollux, Arcturus, apa saja lah. Dibandingkan lagi kan, Arcturus tadi kan, Rigel, Aldebaran, Antares, Betelgeuse. Sebab tak ada planet nama kan. Kalau ada planet nama memang power lah. Tahu tak planet nama apa dia? Yang cerita dia gembol kan. Ya, Piccolo lah ada tak? Tak apa. Okey. So bumi yang tak nampak dah. Sebesar-besar planet Antares kan. Apabila dilihat secara ni, tak nampak dah planet Antares tadi. Dilihat dari sini, dah tak nampak dah. Langsung bumi tak nampak langsung, apatah lagi manusia. So kitab mana yang mengeksplikan tentang kebesaran alam semula jadi? Ini dari sudut kebesaran. Kemudian satu lagi kan, sesungguhnya benda yang wujud ini mencakupi benda ghaib dan benda yang syahadah, benda yang boleh dilihat. Saya kutuk kata. Jadi kita lihat atas muka bumi ini daripada lahir besar sampailah mati. So dia bertanyakan, apakah ada lagi kehidupan sebelum lahir dan kehidupan selepas lahir? Dan even bahkan kehidupan yang ada ni, ada tak alam lain, alam ghaib, alam malaikat, alam jin, alam alien dan seumpamanya? Kalau ada, kalau tak ada, kan kitab mana yang menjelaskan benda-benda macam ni? Itu yang dibawa oleh poin yang ketiga. Poin keempat, hakikat manusia. Yang pertama tadi tentang tujuan, hak dengan batil. Yang kedua, selepas kita tahu hak dan batil, saya untuk menjelaskan pula. Saya suruh apa dia? Alam. Hubungan manusia dengan alam. Di mana alam ada tujuan dia, manusia ada tujuan dia. Sekali dah dua-dua lahir, ada hubungan pula. Hakikat tadi yang ketiga, hakikat alam. Sekarang ni hakikat manusia pula.
Kemudian hakikat manusia ini sama juga. Saya kutub mengatakan bahawa manusia ini ada jauh lebih besar daripada apa yang kita lihat. Apa yang dibuat oleh Hasan Sayyid Qutb. Dia mengatakan tentang kemuliaan manusia. Maka dibawa ayat-ayat Al-Quran. Contoh, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Maka aku telah menciptakan manusia, aku telah membentuk menyempurnakan kejadian manusia. Wa nafakhtu fihi min ruhi, dan aku meniupkan roh aku ke dalam jasad manusia. Satu kemuliaan manusia di mana setiap daripada kita ni ada ruhullah. Dan inilah jadi fitnah pada zaman makhlukullah. Al-Quran itu makhluk. Kenapa Mu'tazilah mengatakan Al-Quran itu makhluk? Tahu tak? Dia bersandarkan pada ayat ini. Dia kata bahawa Allah tu ruh, kemudian manusia, cipta manusia, kemudian ruh Allah masuk ke dalam manusia. Manusia menyatu dengan ruh Allah. Manusia itu adalah suci, kudus. Sebabkan ada dalamnya adalah ruhullah, jiwa ruh timpan Allah. Kan? Dari Allah mengatakan. Maka kalaulah manusia itu suci, kan, maka ia akan jadi masalah lah. Maka semua orang yang mengatakan dia itu Tuhan, kan, dia adalah anak Tuhan dan seumpamanya. Dan ini juga adalah digunakan dalil. Itu adalah dalil digunakan oleh kaum Yahudi, kaum Kristian, mengatakan bahawa itu adalah dalil untuk anak Tuhan. Mu'tazilah mari, kan, untuk mengatakan itu adalah makhluk, kan, dia mari Al-Quran itu makhluk, manusia itu makhluk dan seumpamanya. Yang pertama kan, kemuliaan manusia. Yang kedua, apabila Allah telah meniupkan rohnya ke dalam manusia, Allah mengatakan dalam ayat yang lain, wa iza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Apabila manusia ini ditiup rohnya ke dalam jasad, maka Allah jadikan manusia ini sebagai khalifah. Dulu belajar dalam satu kelas kan, khalifah ini adalah untuk mentadbir bumi. Mendengar ayat klise. Okey. Apa kata dia? Apa yang klise? Apa yang klise? Okey. Bukankah kan Allah mengatakan dalam ayat yang lain, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Allah menciptakan, khalaqalakum, bagi kamu, ma fil ardi jami'an, apa yang atas muka bumi ni untuk kamu, untuk tunduk pada kamu. Allah ciptakan lembu untuk kamu, ciptakan pokok untuk kamu. Tapi sekarang ni kita ni khalifah, kita pula yang terpaksa menjaga pokok-pokok, haiwan-haiwan dan seumpamanya. Dia bagi satu analogi, anda punya lecturer. Kita ada sebuah kereta kan, patutnya kereta tu memudah kita pergi jalan ke sana ke sini kan. Tapi kita ni sebagai khalifah kereta kan, gunanya. Maka kita cuci kereta tu bersih kan? Kena jaga kereta tu sebab kita khalifah. Maka siap cuci, siap kemas, kita pun letak dalam garaj, kunci, tak boleh sentuh. Kena jaga kan, kena cuci bersih. So apa faedahnya ada kereta kan? Baik tak ada kereta kan? Baik ada basikal untuk. So begitu juga dengan bumi kan. Apa gunanya kita menjaga bumi kalau bumi itu tak bagi manfaat untuk manusia dan seumpamanya kan, insyaAllah. So itulah kan, saya betul bawakan Al-Quran ni menceritakan kepada kita kemuliaan manusia. Dan kitab mana yang menceritakan tentang kemuliaan manusia itu sendiri kan. Yang kelima, antara banyak-banyak manusia itu ada pula golongan yang hampir kepada Allah dan ada pula golongan yang ingkar pada Allah dan golongan beriman. Dan orang beriman, wal mu'min zu nasabin awiqin, mempunyai keturunan yang baik, yang keseimbangan di lawan-lawan zaman yang amat jauh. Di sini saya pun membawa manusia yang
ikut Tuhan, yang taat pada Tuhan, dia ada satu relationship, ikatan antara satu sama lain. Bukan sahaja ikatan antara kita yang hidup pada hari ini, tapi ikatan antara kita dengan golongan-golongan soleh sebelum Nabi SAW. Di mana dibawa satu ayat, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah, sesungguhnya umat ini adalah satu umat yang satu, wa ana rabbukum fa'budun, dan aku adalah Tuhan, maka sembahlah aku. Di mana zaman dahulu Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, apa semua tu, sesiapa yang soleh kan, dia akan ada ikatan hingga ke hari ini dari sudut ketaatan kepada Allah, dan bahkan dari sudut ujian yang menimpa, susah senang bersama kan, berat sama-sama pikul, ringan sama-sama jinjing. Ada kenalan seorang kan, dia kata berat sama-sama pikul, ringan sama-sama campak. Orang jinjing kan, dari ringan campak lah. Okay. So begitu juga ikatan orang mukmin daripada zaman dulu sampai sekarang, dia hanya sama saja kesusahan kan. Dan ada tak kan, demokrasi kan, contohnya teokrasi kan, dan monarki kan, dia mempunyai hubungan antara satu sama lain seperti mana yang Al-Quran jelaskan kan. Yang keenam, hukum alam dan hukum ilahi. Saya untuk mengatakan dalam mukadimahnya, annahu la makan, sesungguhnya tidak ada tempat makan. Allah mawjud, bila makan, bila makan fi hadhihi al-wujud, fi hadha al-wujud lil musadafa al-amya wala lil faltah al-a'udah. Tidak ada perkara kebetulan, semuanya ada hukum alam dan hukum alam kan. Di mana saya betul membawa ayat Quran sebagai contoh, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, bahawa kami telah menciptakan segala sesuatu dengan kadarnya. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan inilah yang menjadi asbab yang paling besar kepada besar, antara yang terbesar. Kenapa? Daripada zaman Greek sampai zaman moden, 90 hingga 95% boleh dikatakan ahli matematik. Ahli matematik adalah mereka yang beriman kepada Allah. Bukan beriman, mempercayai kewujudan Allah. Beriman tak tu naik kira kan. Tapi mempercayai akan wujudnya satu kuasa yang mengatur. Mereka menamakannya sebab ada satu ilmu dia panggil the mechanical world. Antum dalam orang tadi kan tahu sikit istilah-istilah sains ni kan. The mechanical world, dunia yang ada mekanik. Ataupun satu lagi kalau kita minat metrik, the metrik kan. Kan dalam edisi yang kedua yang ada 3 episod kan. Satu episod kedua, episod ketiga kan. Episod kedua Neo, dia macam menyelesaikan masalah the metrik tu kan. Dia pergi jumpa pembuat the metrik tu sendiri kan. Dia masuk, adalah cara dia panjang nak cerita lah kan. Ni sebenarnya kalau sebab baru tengok ni sebab tengok kan. Dia pergi jumpa dengan the maker of metrik kan. Kita tahu kalau sama-sama cerita the metrik tu, dia tahulah bahawa metrik tu ada satu dunia yang ciptaan manusia kan. Di mana manusia, kita ingat kita hidup alam realiti, rupanya kita hidup dalam alam yang telah ciptaan saja. Maka dia bertemu dengan pencipta metrik tu, dan pencipta tu amat macam tak setujulah dengan perangai Neo kan. Sebab itulah Neo tu selalu ada masalah dan seumpamanya kan. Dan Neo bertanya lebih kurang ni kan, Aukamakal, dia kata kenapa kamu macam kenapa kamu beri macam wahai maker kan, itulah, kenapa kamu membuatkan saya uji macam ni kan. Kemudian orang tu kata sebab Neo telah, sebab the metric is a mathematical pattern, satu pattern yang ada nilai unsur-unsur matematik. Di mana contohnya kan 2 tambah 2 4. Kemudian mari Neo mengganggu sistem tu, menyebabkan 2 tambah 2 jadi 5. Jadi untuk menghapuskan virus-virus tu, dia terpaksa mengacau. Itulah lebih kurang kan.
So, sebab tu ahli matematik kalau kita belajar algebra contohnya, termasuk algebra dah. Ataupun satu lagi, makam level lebih tinggi daripada algebra adalah abstrak algebra. Algebra kita belajar dia punya abstrak, idea-idea sahaja. Betul. Kita akan nampak dunia ni ada pattern dia. Mula-mula kita belajar, kalau tengok YouTube sebuah shares kan, God is mathematician. Lagi explain, kita tengoklah sikit sebanyak kan. Macam tu kita gitu je lah kan. Tapi bila masuk kelas, barulah kita nampak jelas apakah, kenapa mathematician melihat dunia ni sebagai bentuk siri matematik. Tanpa nanti kita belajar. Okey. Itulah apa yang saya Kutub mengatakan, bahawa benda ni walaupun pokok ni dia tumbuh membesar, dia ada dia punya sistem. Sebab tu Al-Biruni mengatakan ada sejenis pokok. Apa lupa nama pokok tu? Pokok tu dia punya bunga ada 3 jenis saja. Satu dia ada 5 petal. Petal apa petal? Apa dia? Kuntum, bukan kuntum. Kelopak. Bukan kelopak mata, kelopak bunga. Ada sama ada 5 kelopak, ataupun ada 7 kelopak, ataupun ada dalam 21 kelopak. Maksudnya Al-Biruni dia punya kajian pasal bunga saja kan. Tak akan ada bunga yang ada 6 kelopak, 9 kelopak, 10 kelopak, 11 kelopak, 12 kelopak, tak ada. Yang ada hanya 3 petal tu saja, ada sejenis bunga. So dia ada dalam hukum alam. Namun saya betul kata, kadang-kadang kalau kita belajar hukum, secara hukumnya semakin belajar seseorang tu semakin bijak, semakin berjaya. Tetapi ada saja kan, kita baca faham-faham kan, baca fail juga exam kan. Itu dalam kotak kan. Kalau kerja pula, kerja kan, kerja kita dah kuat, patut semakin kuat, bekerja banyaklah income kan. Tapi PM juga dapat beli jet kan. Gitu. Contoh kan. Kita dah kerja kuat kan, tapi tak boleh beli lagi, beli motor kan. Sebab itulah ada satu lagi panggil hukum ilahi, hukum alam. Dia berkat secara sunnatullah, tapi macam lagi ada yang membantasai hukum alam, itu hukum ilahi. Dan inilah keluarnya kalau kita baca fiqh, pecahan-pecahan dalam jemaah Islam, yang keluarnya Asy'ariyah, keluarnya Maturidiyah, keluarnya Salafi, apa semua antaranya adalah tentang pembincangan tentang hukum alam dengan hukum ilahi kan, dan seumpamanya. Dan ini pula Said Kutub, satu cua kan, dia sempat ada bertemu dengan Albert Einstein apa semua kan. Walaupun dia hidup satu zaman, bukan satu zaman, macam dekat-dekat lah zaman dia kan. Dan kalau lah, ni pandangan lah kan. Kalau Said Kutub sempat bertemu dengan Albert Einstein, mungkin dia sempat belajar teori-teori ni kan. Dan sebenarnya secara saintifik, theory of relativity berjaya membuktikan secara saintifik tentang kebekatan masa. Yang biasanya kita dengar seorang tu belajar 2 jam, tapi dia punya knowledge dapat macam 5 jam. Kita belajar 5 jam, tapi faham macam 5 minit je kita belajar. Sebab main Facebook. Tapi theory of relativity membuktikan macam mana kebekatan masa itu possible to be happen. The illusion of time. Secara ringkasnya, ni apa lah? Nanti buka YouTube lah. Kan macam mana ilusi masa ni kan? Siapa yang kata 24 jam, sehari 24 jam, kenapa bukan 25 jam? Ada tak? Ke Al-Quran ada sebut kan, sehari ada 24 jam. Kalau 12 bulan tu ada lah. Satu minggu 7 hari. Siapa yang pandai-pandai letak kan? Ada tak? Quran ke sunnah ke, ataupun kita je pandai-pandai kan? Sebab tu dah ada satu tempoh tu, Rusia dia buat satu peraturan baru. 1 minggu adalah 6 hari. Di Rusia saja. Apa yang berlaku? Rusia mengalami satu porak-poranda sebab dia macam tak balance. Dia tak sebagi dengan negara-negara lain. Sekali dia terpaksa tukar balik. Seminggu jadi 7 hari balik.
Tapi sebenarnya dalam Al-Quran memang ada pun Yaumul Sabt, Yaumul Jumaah dan seumpamanya. Bahkan ada lagi surah ni nama surah yang bernama surah Al-Jumaah. Tapi di mana datang esok hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis? Bulan 30 hari dan seumpamanya. Duration of time, itu pembincangan nanti. Theory of evolution, perubahan daripada zaman Nabi Adam sampai hari ini. Dan bahkan para ulama ilmu kalam juga membahaskan tentang theory of evolution. Ada seumpamanya. Dan yang ketujuh, kerosakan dan perbaikan. Ini cerita dah banyak sikit kan. Dan kita lihat hari ni kenapa manusia macam malas baca Quran, malas buat kebaikan, kerosakan sana sini, kerosakan sana sini. Maka apa solusinya? Kan, rupanya ada illah biruju'i ila Allah. Menaikkan dengan kembali kepada Allah. Seperti mana yang kita katakan oleh Sayyid Qutb dia buat pembandingan, kembalikan kunci kepada si pembuat kunci, kembalikan dunia ini kepada si pembuat dunia, kembalikan alam ini kepada si pembuat alam, kembalikan manusia ini kepada si pembuat manusia. Ini cerita apa? Oh, Masya Allah. Laju. Ini cerita mati kan. Dia cari kunci, satu kunci. Sebelum ni orang bertemu dengan the maker of matrix. So dia cari dulu key maker. Nak bertemu dengan dia punya creator ataupun maker. Dia bertemu dia dengan pembuat kunci dia. Okey. So soalannya tadi banyak lagi kan perbahasan yang dinyatakan oleh Sayyid Qutb, tapi sini saya bawa hanya 7 saja. So di mana yang Sayyid Qutb nak bawa adalah kitab mana yang boleh jelaskan dengan baik tujuan alam dan tujuan manusia, hubungan alam dan manusia, hakikat alam, hakikat manusia, hakikat orang beriman, hukum alam dan hukum ilahi, dan hakikat kerosakan, dan hakikat macam mana kita nak baiki kerosakan. Maka banyak-banyak kita atas muka bumi ni, tak kira lah Quran ke, Injil ke, Bible ke, Taurat ke, Suhuf Ibrahim ke, yang mana yang boleh menyelesaikan, menjawab persoalan-persoalan ini. Maka ni nyatanya ni tadi ayat Quran menyatakan bahawa perbandingan buih dengan hak dengan batin. Dan sekali kembali kepada permasalahannya adalah untuk menyelesaikan masalah yang umpama kanak-kanak ni yang hidup, yang berpusing. Maka Sayyid Qutb rahimahullah menjawab dalam dia punya muqaddimah macam mana nak selesaikan masalah pusingan rotation manusia yang tidak, yang membosankan ni kan? Itu dalam dia punya muqaddimah yang pertama, ni'matun ta'fa'ul umrah, satu kenikmatan yang meninggikan umur, wa tabarakahu, dan memberkati, wa tazkiyahu, dan menyucikan usia seseorang. Kalau dahulu hidup manusia ni macam pusing macam ni, tapi satu tahap manusia tu apabila dia baca Al-Quran, memahami Al-Quran, dia pusing juga, tapi pusing naik ke atas. Generasi kita lebih baik daripada generasi ayah ibu kita. Generasi cucu kita, anak kita lebih baik daripada generasi kita. Cicit kita lebih baik daripada cucu kita. Kerana kita tak mahu kan, kita ada statik dan tak berkembang. Tapi first tu kena memulai dengan Al-Quran itu sendiri. Kenapa Al-Quran tadi dah dijelaskan 7 benda kelebihan Al-Quran berbanding dengan kitab-kitab ataupun buku-buku ataupun ideologi yang lain. Maka apabila sampai semakin naik, semakin tinggi, maka kita tengok dalam surah Al-Adiyat, surah yang ke-100. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyatu dhabha fal muriyatu qadha fal mughiratu subha ta'atharna bihi naq'a wa wasatna bihi jam'a. 5 ayat yang pertama. Demi kuda peraya berlari kencang, terengah-engah. Dan tafsir mengatakan terengah-engah tu siapa bunyi? Dia laju sangat kan, siapa penat. Dia macam kalau sini menggambarkan apa dia?
Kalau kuda boleh lari sekencang tu, mestilah dia punya driver, dia punya penunggang tu mestilah dia hebat. Kan? Kerana seseorang yang orang tua, orang yang budak-budak, dia tak boleh naik motor Kawasaki kan. Hanya orang yang mak rempit je boleh naik Kawasaki dengan penuh maksimal lah, dengan potensi yang terbaik kan. Ataupun Ninja ke kan, ataupun Lamborghini ke kan. Dia tak boleh je kalau Lamborghini dia naiki oleh kita kan, contohnya kita kan Lamborghini ataupun kalau kayu air bomba tu Lamborghini yang dicat dengan rainbow. Tengok gambar warna pelangi kan, dia panggil Lamborghini. Boleh je kita naik kan. Tapi kita nak jadi macam kereta biasa dah, tak adalah pecu, laju kan. So Allah mengatakan wal adiyatu dabha. Kuda yang teringat-ingat, maksudnya penunggang tu sangat-sangat hebat. Fal muriyatu qadha, dan kuda yang memercikkan api-api. Fal muriyatu subha, dan kuda yang menyerang pada waktu pagi. Fa asar nabihi naqa, sehingga debu-debu berterbangan. Dan ayat kelima yang ini saya nak sentuh. Fawasatu nabihi jam'a, selalu menyebut ke tengah-tengah kumpulan musuh. Apabila seorang itu semakin suci, dia punya hati semakin baik, semakin berkat dia punya usia, umur, dia menaik ke atas, dia akan melihat sekeliling itu penuh dengan kelemahan, masalah. Seperti mana masa ni orang yang hebat, kuda pendengar yang hebat kan. Fawasatu nabihi jam'a, dia masuk ke dalam kumpulan musuh dan dinyatakan tafsir, dan dia melihat sekeliling dia. Allah, banyak yang musuh kan. Teruk je sekeliling aku kan. Dan masa tu lah orang mula menentang dia, sebab dia dah mula suci, mula bersih kan. Orang lain tak faham lagi, sebab dia orang lain semua berada di tangga-tangga bawah, tapi bila berada di atas, dia dah nampak benda yang orang lain tak nampak. Maka dia mula dicerca, dihina. Dan itulah sunnah dalam dakwah. Sebab tu Nabi SAW dikatakan sampai gila kan. Apa ni jahil, apa ni kejahil, apa ni gila, penyair, ahli sihir kan. Sebab dia tinggi sangat sehingga orang yang ke bawah ni tak nampak apa yang dia nampak. Dan akhir sekali kan, sebagai penutup dalam muqaddimah, Sayyid Qutb rahimahullah membawa satu ayat Quran, wa ma tasyauna illa an yasha Allah rabbul alamin. Dan tidaklah kamu akan dapat menentukan, kemahuan kamu tidak akan berlaku melainkan dengan keizinan, melainkan dengan kemahuan Allah SWT. Tujuan ingat, saya Qutb rahimahullah, dia bukannya nak membawa kita, bukannya tujuan dia ataupun target dia punya audiens adalah ulama-ulama besar, tapi adalah untuk mereka yang baru nak start memahami Al-Quran kan. Maka ini adalah inisiatif Sayyid Qutb. Dan last kali saya kata, aku hanya boleh berinisiatif saja, aku hanya boleh berusaha saja. Seterusnya kembali kepada Allah, sama ada usaha ini berjaya ataupun tidak. Okay. So insyaAllah hadirin hadirat sekalian kan. So begitulah kita melihat kelebihan apa ni yang dibawa oleh fi zilalul Quran. Sebetulnya apa ni, ada ulama yang tidak meletakkan fi zilal sebagai tafsir, sebab dia bukannya mentafsirkan secara adalah dia membawa hadis-hadis untuk memahamkan sesetengah ayat kan, tapi kebanyakannya adalah untuk membawa manusia supaya suka untuk membaca Al-Quran itu sendiri. InsyaAllah. Sebab itulah kalau yang sesiapa yang pernah mungkin terlibat dalam usuh kan, kat sekolah ke atau kat sini ke, kan, yang first mesti yang dibincangkan dalam usuh itu sendiri adalah membaca Al-Quran sendiri. First adalah belajar Al-Quran itu sendiri kan, memperbetulkan tajwid kan, sebelum kita pergi lebih lanjut lagi. Dan itulah kalau pengalaman saya daripada sekolah sampai daripada hari ini kan, atau banyak-banyak metod pengajian kan. Metod pengajian usul ada satu-satu usul. Setiap ahli peserta mesti kena membaca Al-Quran. Data halaqah ilmu tak ada kan suruh baca Al-Quran kan. Seorang-seorang kena baca Al-Quran, tak ada. Pergi kelas ada kat sebelum belajar. Okey, buka Quran mereka, kita apa ni, betulkan tajwid dia. Tak ada kan. Pergi mana-mana lah pengajian. Tidak ada, melainkan sebab tu kebanyakan biasanya Fizal Al-Quran ni banyak digunakan dalam
Kalau ada seorang prof tu mengatakan, lupa dah nama dia pada, bahawa fi zilal Quran boleh dikelaskan sebagai tafsir haraki dan seumpamanya. Kan, sebab dia menggerakkan manusia daripada tak nak baca Quran kepada membaca Al-Quran. Itu tujuan paling besar tafsir fi zilal Quran. Saya itu saja untuk malam ni, insya-Allah. Terima kasih semua, insya-Allah. Sebab tu insya-Allah apabila kita dah mula membaca Al-Quran, maka barulah kita pergi stage. Kan orang tu dah mula minat dengan Al-Quran, nak memahaminkan lagi Al-Quran, barulah pergi ke kitab Ibn Katsir, Tabari, kan, jalan lain, dan seumpamanya lagi lah, untuk memahami dengan lebih detail lagi, insya-Allah. Bahkan fi zilal Quran juga targetnya adalah golongan non-Muslim itu sendiri, golongan profesional dan seumpamanya. Wallahu a'lam. Salah yang silap, kekurangan, anda minta maaf. Dan yang baik itu semua daripada Allah SWT. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat sama-sama, dan moga-moga Allah menumbuhkan rasa kecintaan kita terhadap Al-Quran dan menumbuhkan kecintaan kita untuk membaca Al-Quran. Dan nak tutup dengan satu kisah yang sahabat anak kisah ceritakan. Allah alam betul katakan, betul just untuk kita punya tasjih kan. Ada satu wanita, dia hidup di pedalaman di mana tidak sampai pendakwah, orang yang mengajar Al-Quran, melainkan sekali saja sempat sampai. Dan pendakwah itu menceritakan tentang Al-Quran. Maka seorang wanita tertarik dengan Al-Quran. Maka dia mendapat Al-Quran, pemberian daripada pendakwah tadi, dia simpan. Kemudian pendakwah tu pulang, dan si perempuan tu, si wanita tu menunggu-nunggu, dan pendakwah tu datang kembali untuk mengajar dia Al-Quran, macam mana nak membaca Al-Quran. Tapi tak datang-datang kan. So setiap hari dia tengok Al-Quran, kasihnya pada Al-Quran, Allah tumbuhkan cintanya pada Al-Quran, dipegang Al-Quran kan, sehinggalah dia menemui Allah Subhanahu Wa Taala. So mudah-mudahan kita insya-Allah dah terpelajar dan termanfaatkanlah kita punya ilmu, nikmat ataupun rezeki yang Allah telah kurniakan kepada kita, insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Hamidi, Ustaz Hamidi, kerana memberi satu gambaran perspektif yang lain lah. Biasa kita dengar kalau media contohnya filters, nama lagi jadi ini, jadi ini. Tapi ini cross movement, theory of theory of everything, listening of time, vision of time. So itulah bila budak Mat berbicara. So sekarang ada, kita buka satu soalan untuk kita tanya. Kalau ada Perbezaan tafsir dan tadabbur. Okey. Soalannya apa perbezaan tafsir dengan tadabbur? Ana open, siapa nak cuba jawab? KJ. Skip saja. Siapa tahu apa beza tafsir dengan tadabbur? Biasanya kita dengar mentafsir Al-Quran, mentadabbur Al-Quran. Kita dilarang mentafsir Al-Quran tapi boleh tadabbur Al-Quran. Apa dia? Tadabbur renung hayati. Tafsir? Menafsirkan. Okey, menafsirkan lagi? Explanation. Kasyaf tadi kan? Bayan.
Apa dia? Okey. Untuk nak mentafsir kan, dia ada syarat-syarat dia. Ulama letakkan contohnya menguasai bahasa Arab, menguasai ilmu alat. Contohnya ilmu ulumul Quran, ulumul hadis, tahwijul hadis, ilmu qawaid nahwu saraf dan seumpamanya. Dan juga mahir dalam tafsir-tafsir yang sebelum, tafsir muktabar. Contohnya Ibnu Katsir, Ibnu Tabari, Ibnu Jarir Tabari. Barulah boleh membuat tafsir. Sebab itulah Said Qutb sebelum dia menulis tafsir fi Zilalil Quran, umur dia dah waktu itu adalah 40 dan 40 lebih, dan sebelum dia siap hampir 50 tahun baru dia siap. Bahkan dia buat tafsir itu dalam 2 fasa. Satu dalam dikatakan sebagai seorang alim, yang kedua sebagai seorang ahli penjara. Maksud itu dia siapkan dalam penjara, dia dipenjarakan. Maka tafsir ada pun tadabbur, di mana oleh kerana Al-Quran ini diturunkan untuk semua manusia, tak kira dia itu ulama ataupun tidak, orang kampung ataupun orang bandar, orang Kelantan ke, orang Pahang ke, orang Amerika ke, orang Muslim ke tidak Muslim kan, tapi boleh dilihat, boleh dihayati. Namun tadabbur seorang alim tidak akan sekali-kali sama tadabbur seperti mana orang biasa. Apabila kita memahami tafsir, dia akan meningkatkan kualiti kita punya tadabbur. Orang yang memahami tafsir, dia punya tadabbur lain, sangat-sangat lain. Dia baca satu ayat, dia boleh lihat banyak knowledge, banyak perspektif. Jadi insyaAllah kan, sampai kita mentadabbur, membaca, menghayati Al-Quran. Adapun ada satu lagi, orang mengatakan tadabbur ni melibatkan hati, tafsir melibatkan akal. Tadabbur, tafsir memahami secara akal. Apabila ilmu kita semakin banyak, insya-Allah dia akan bagi efek kepada hati kita sebagai supaya lebih senang, lebih kuat. Allah Alam. InsyaAllah.